Okey, kita akan tengok macam mana nak selesaikan soalan nombor 10. Okey, nombor 10 A dengan B lah. Okey, yang pertama 10A. Kalau kamu tengok soalan ni, dia mestilah tentang pengamiran lah. Okay, ini ada tanda kamiran tu. Tanda pengamiran tu. Okey, dia beri yang ini sama dengan 5. Okay, soalan dia cari apakah yang ini. Okey, ini maklumat dia bagi. Okey, jadi kalau kita tengok dalam pengamiran, kalau kamu tengok ada tanda tambah, sesuatu yang dalam kurungan ada tambah dikamirkan sekaligus, maksudnya kita boleh asingkan lah ya. Jadi daripada soalan A tu, kalau saya boleh buat di tepi ni lah. Okay, first step sekali kamu tulis dulu dia punya ni 4, okay, 3H saya pisahkan sahaja. Kamu tulis tu secara berasingan, pisahkan dia. Seolah-olah macam kamu kamu fakturkan lah, ataupun kamu kembangkan lah, kamu kembangkan. Mari kita pisahkan dia satu-satu lah. Okay, tambah dengan kamiran 1, 4. Okay, jadi pemisah dia adalah tanda tambah ni. Ni pemisah dia. Yang lain tu kita pisahkan. Okay, kita pisahkan jadi macam ni lah. Okay, lepas kita pisahkan, tujuan kita nak guna maklumat dia ni lah. Kita nak guna maklumat dia ni. Jadi kalau kita pisahkan, kita nampak lah, oh mana maklumat dia ni kita akan pakai di kawasan sini lah. Kan? Jadi dalam pengamiran, kalau nampak nombor 3 pemalar itu didarabkan dengan fungsi apa-apa dalam ni, 3 darab apa-apa fungsi, kita boleh keluarkan yang pemalar itu. Macam kurungan biasa lah, maksudnya kamu boleh keluarkan dia. Jadi kita buat sama dengan 3, keluarkan dia daripada pengamiran tu 1 hingga 4, tinggallah hx, dx, macam tu kan. Tambah, sebelah kanan tu saya salin dulu. Kamu boleh terus kamerkan saja, tapi saya tak buat terus lah. Kita buat step by step dia. Okay, yang ini kita nak fokus pada maklumat dia bagi ni. Ni maklumat dia bagi 5 sama dengan bendalah ni. Jadi carilah benda yang sama. Okay, jadi rupanya semua ni sama dengan 5. Jadi semua ni, saya guna pen warna lain lah ni. Semua ni adalah nombor 5. Jadi buatlah kurungan macam tu. Yang kat depan tu nombor 3 tadi tu, 3 sama dengan 3 darab dengan semua ni kan 5. Semua ni kan 5. Jadi 3 darab 5. Sini memang 15 lah. Kan? Okay, tambah. Okay, tambah. Di belakang dia ni, ini pengamiran biasa. Kameran tentu kan? Kameran tentu. Jadi kita buat macam biasalah. Jadi kalau kamerkan sesuatu nombor, kamu hanya perlu tambah X saja di sebelah kanan nombor itu. So, kamu buat kurungan 1 hingga 4. Ini kamu sudah belajar lah. Ni saya tak pergi detail. Okay. Kalau dia terbalik dengan pembezaan. Kalau kamu ada 5X contoh. Kalau cikgu bezakan 5X terhadap X, dia akan jadi 5. 5. Tapi kalau kamerkan, jadi kalau kita kamerkan nombor 5 ni, kita undur balik pergi jadi 5X. Kan? Jadi saya buat ini secara nota ringkas lah. 5X dia akan jadi 5, maksudnya ini pembezaan. Saya tulis ini secara ringkasnya pembezaan. Jadi tapi kalau 5 jadi 5X balik, ini dipanggil pengamiran. Ini secara ringkas saja. Jadi apa-apa nombor, kalau kamu kamerkan, kamu letak je X di belakang. Kalau nombor sahajalah, tidak ada X di belakang ni, maksud saya nombor sahaja. 2 ni nombor sahaja, tak ada X kan. Jadi bila kita kamerkan sesuatu nombor, kita letak sahaja X. Lepas tu yang 41 tu dia punya yang macam biasa kamu buat lah dalam pengamiran 1, 4 tu. Jadi di sini kita tengok balik. Okay, 3 darab 5 tadi, 3 darab 5 ni 15 kan. Saya sambung sini lah, senang. 15 kita tambah. Okay, 15 tambah, ni saya delete balik. Okay, 2X. Ini sudah dikamerkan. Ini 2 belum dikamerkan. Ini selepas dikamerkan jadi 2X. Jadi kita masukkan saja dia punya nilai-nilai adalah 2X gantikan dengan 4. 4 gantikan X. Kita tolak dengan, ini saya anjak ke tepi sikit. Atas sikit lah. So 2 pula gantikan dengan X tu digantikan dengan nombor 1. Macam tu. Okay, sepatutnya ni warna hijau lah ni. Okay, di 2 X tu ganti dengan 4, 2 X ganti dengan 1, tolakkan. Jadi dia punya cara kamu belajar lah pengamiran tolakkan dia. Memang tolak di sini Jadi 15 ni kamu guna kalkulator lah. Okay, 15 dalam kurungan ni tak payah guna kalkulator pun, tak ada masalah. Ni semua boleh sudah jawab dia punya, boleh kira dengan kepala je. 2 darab 4 jadi 8. Okay, tolak 2 darab 1 jadi 2. Okay, last kali sama dengan 15. Okay, 8 tolak 2, 8 tolak 2 ni jadi 6. Kalau boleh kamu berlatih, jangan guna kalkulator lah, benda yang simple-simple, sebab jimat masa kalau kamu paksa juga guna kalkulator, memanglah kalkulator tu boleh memudahkan
pengiraan. Tapi kalau yang simple-simple ni, kepala kamu lagi cepat daripada menekan kalkulator lah sebenarnya lah. Okey, tapi ikut kamu lah. Okey, 15 tambah 6 jadi 21. Jadi jawapannya adalah 21. Okey, habis untuk soalan A. Okey, kita tengok soalan yang ke B pula. Okey, diberi bahawa Y sama dengan benda ni dan dy dx sama dengan 2 hash x. Nampak macam pening tapi benda ni simple saja sebenarnya. Cari nilai benda ni. Jadi point kita benda ni. Dia suruh cari nilai ni. Jadi first step saya tulislah apa yang dia mahu tu. Okey, A settle lah. Ini A tadi ni sudahlah. Okey, saya buat B lah. Okey, 3 1. Okey, hash x ini yang dia mahu sebenarnya. Okey, apa benda? Dia tanya. Kita try supaya ini dia mahu. Kita try supaya kita dapat hash x. Jadi dalam maklumat dia kamu perasan ada hash dalam kurungan x. Ini di sini kan. Jadi apa kata kita ambil lah, jadikan dia sebagai perkara rumus. Jadi bila kita jadikan dia sebagai kalau kita jadikan dia sebagai perkara rumus, okey, maksudnya 2 ni kita pindah sana. 2 ni kita pindah ke sana supaya hash x sama kita nak ni. Jangan tengok tanda ni dulu, kita tengok dalam dia ni. Ini tanda ni biar dulu. Hash x. Jadi hash x ni kalau kamu buat tadi dalam maklumat dia bagi dy dx sama dengan 2 kali hash x 2 hash x tu maksudnya 2 darab lah. Jadi saya pindahkan 2 ni ke sebelah kiri. Jadi 1/2 lah. Kan sini kan nombor 1. Ni kan 1 darab. Tapi nombor 1 tu jarang orang tulis lah. Jadi kalau pindahkan 2 jadi 1/2 lah kat sini. Okey. Jadi ni maklumat yang dia bagilah. Kita hanya ubah sesuai sahaja maklumat yang dia bagi. Okey, jadi kita ada sudah hash x sama dengan 1/2 dy dx. Jadi saya masukkan dulu dalam persamaan ataupun dalam soalan yang dia mahu tu. Jadi 1 hingga 3. Okey, hash x tadi dia sudah jadi 1/2 dy dx. Lepas tu hujung dia ada dx. Okey, seperti tadi kalau kita ada nombor 1/2 darab dengan apa-apa fungsi. Okey, 1/2 tu boleh keluarkan. Jadi saya buat sama dengan 1/2. Okey, 1 3. Okey, dy dx. Ini dx. Okey. Cuba kamu tengok betul-betul. Sekarang ni kita tahu bahawasanya kalau kita kamerkan sesuatu, kalau kita ambil y ni ada fungsi y, kalau kita bezakan dia akan jadi dy dx kan. Kalau kita kamerkan dia balik, dia akan dx tu cancel, tanda d tu dengan tanda pengameran cancel, tinggal y balik lah. Sebab pembezaan dengan pengameran dia saling mencancel lah macam tu kan. Kalau kuasa 2 lawan dia punca kuasa 2. Sama juga kalau kamu ada nombor contohnya 2 kuasa 2. Kalau ambil punca kuasa 2 maksudnya 2 dengan punca tu mati je, tinggal nombor 2 je. Macam itulah dengan pengameran pembezaan tu, dia saling, kalau dia berjumpa serentak, ada pengameran, ada pembezaan, dia boleh cancel each other lah antara satu sama lain lah. Okay? Jadi sama juga kes kita ada, kamu tengok ni, dx ni atas ni bawah boleh cancel kan. Jadi dx dengan dx habis. Kamu ada jumpa d dengan tanda kamer pun habis. D tak ada kan. Jadi tinggal apa lah. Jadi sama dengan 1/2. Okay, tinggalnya y lah saja. Tinggal y saja. Cuma y itu kamu kena sebab dia kameran tentu, dia ada 1 dengan 3. Jadi kamu buat di sini 1 dengan 3. Cuma tak payah kamerkan lah. Tak payah kamerkan lagi. Okay, tinggal huruf y kat sini. Y tulis 3 1. Jadi di sini jangan pula tulis y kuasa 2/2 macam ni. Tak ada, sebab dia serentak dalam masa yang sama. D dengan tanda D tu, D maksudnya pembezaan kan. Pengameran tanda dia macam ni. Bila dia jumpa serentak macam ni, berjumpa bersemuka serentak, kamu boleh hilangkan dia. Jadi tinggal y sahajalah ni, y ni. Okay, tapi dalam soalan dia kata apa? Dalam soalan dia kata y dia sudah bagi macam ni. Jadi kamu tukar sahaja y tu, ganti je dengan 1/2. Okay, 1/2 tu kita tak ganggu lagi dia. Kita tak ganggu dah dia sebab dia memang kat luar tu. Jadi y kat dalam tu dia jadi apa? Dia lah maklumat dia bagi ni. Kita sudah pakai yang ni tadi kan. Kita pindahkan dia tadi 1/2. Jadi ni belum pakai. Jadi inilah kita pakai lagi yang ni. Yang dia bagi tu. Jadi 2x kuasa 2. Okay, 2x kuasa 2 per dengan x tambah 1. Ni, x tambah 1. Jadi 3 sini, 1 sini. Okay. Jadi tak payah kamu kamerkan lagi. Tinggal kita salin balik saja, ganti saja y itu apa dalam soalan dia bagi apa. Okey, lepas sini kita hanya masukkan nilai dia macam kita buat soalan yang sebelum tadi lah. Jadi kita buat kurungan besar. Ni gantikan x ganti dengan nombor 3 dulu. Jadi yang lain kekal sama, jadi 2. Okey, x ganti dengan 3 kuasa 2.
bawah dia 3 tambah 1. Okey, tolak. 2, 1, kuasa 2. Okey, lepas tu X ganti dengan 1 pula kan. X ganti 1, X ganti 1. Jadi 1 tambah 1, tutup kurungan. Ini 1/2. Okey, di atas tu kamu boleh kira lah. Kalau saya tak guna kalkulator. Yang di atas ni kira dulu macam guna apa ni, guna kepala je. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 2, 18. 18/4 di bawah. Okey, tolak dia. 1 kuasa 2, 1. 1 darab 2, 2. Jadi 2 dengan 2. Baru kita tengok boleh selesaikan dengan kepala ke dengan kalkulator. 2 bagi 2, okay, ni sifar 1. Jadi 1 lah di belakang tu. Jadi ini 18/4. Tolak dengan 1. Ataupun saya tulis di sini. Ini boleh dipermudahkan. Ini kamu boleh guna kalkulator lah. Okay, 4 bagi 2 dapat 2. 18 bagi 2 dapat 9. Di sini 9/2 tolak 1. Okay, 1/1 ni 1 lah. Bukan kosong pula. Kamu potong ni ada jadi 1/1, 1. Bukan kosong Okay, 9/2 tolak dengan 1. 1 ni 2/2 kan. Jadi 1/2. 1 ni adalah 2/2 ni. 2/2. Jadi 9/2 tolak 2/2 jadi 7/2 lah. Tengok tak payah guna kalkulator pun. 1/2 darab 7/2. Ni darab ikut baris je ni. 1 darab 7. 7. 2 darab 2. Yang bawah darab dengan bawah 4. Jadi jawapannya 7/4. Simple saja. Tak payah guna kalkulator pun. Tapi kalau kamu terlalu stres, susah hati, pakailah kalkulator. Tak ada masalah. Okay? Yang penting jawapannya mesti dapat 7/4 lah. Okay, jadi inilah jawapan dia. Tengok balik kita tengok apa soalan dia. Soalan mau cari yang ini. Kan? Jadi kita hanya masukkan apa, kita cuba samakan dengan apa yang maklumat dia kasih. Okay, kita nak cari ni. Jadi tapi dia tak bagi yang ini secara direct, dia bagi macam ni. Dia ada nombor 2 kan tadi. Mana tadi ni, dia ada 2 hx. Jadi kita ambil yang kita nak tu. 2 tu kita tak mahu tu, kita pindahkan jadi 1/2. Jadilah macam ni, 1/2 dy dx sama dengan hx. Baru kita masuk dalam pengamilan tu. Okey. Lepas tu masukkan, teruskan saja. 1/2 boleh keluarkan. Okey. Lepas tu tanda pengamiran dengan tanda pembezaan D tu dengan tanda yang macam X ni ataupun tanda mata kail tu, bila berjumpa dia boleh potong. Yang dx memang potong. Jadi tinggal y je lah. Jadi bila tinggal y, 31 jangan lupa tulis 31. Okey, y tu kita tengok dalam soalan dia. Mesti ada maklumat yang kita belum guna. Ini kita belum guna. Jadi kita pakailah sekarang. Jadi y rupanya y itu adalah 2x kuasa 2 per x tambah 1. Jadi gantikan y itu dengan ini. Benda yang luar ni sama je. Jadi kita hanya gantikan nilai macam biasa. Okey, yang kamu pernah belajar, kira macam biasa dapat 7/4. Itu je lah. Okey, itu soalan B. Okey, jadi sebenarnya soalan pengamiran ni yang asas ni sebenarnya semua orang boleh jawab. Ini bukan soalan yang kebat, terlalu kebat, tak ada. Di soalan kita guna pakai apa maklumat yang dibagi saja, cuma kita ubah, modify sikit lah supaya sama dengan apa kehendak soalan itulah. Okey. Okey, nombor 9. Diberi bahawa benda ni adalah sama dengan fx. Okey, cari nilai benda ni, cari nilai pengamiran 2 hingga 3 fx dx. Okey. Jadi apa maksud ni? Ini kamu kena kita mudah faham lah. Kita kena faham lah ini. Maknanya kita bezakan benda Allah ni, hasilnya adalah fx. Biasa kamu nampak dy dx kan. Tapi sama je, y ni boleh jadi macam-macam. Dalam kes kita, y itu adalah dx tu sama. Y dia tu benda yang besar tu, x per x2 tambah 2. Macam ni. Okey. Y. Jadi inilah dia punya y. Tapi ada soalan dalam soalan lain mungkin ditulis dy dx simple. Dy dx sama dengan fx. Di mana ini contohnya kalau saya ubah cara dia tanya, tapi benda yang sama je, maksud dia sama je. Di mana y sama dengan x per x kuasa 2 tambah 2. Maksudnya y sama dengan benda ni. Jadi y kat sini kamu ganti dengan benda ni, sama juga dengan soalan ni. Ni y ni dia jadi benda ni. Jadi kalau soalan lain bentuknya dia buat ayat macam ni, diberi bahawa benda ni sama dengan ini, di mana y sama dengan ni. Sama je, maksudnya diberi bahawa benda ni sama. Okey. Jadi kamu kena kamu sebenarnya tak payah hafal benda-benda ni, tak payah hafal. Cuma bila kamu banyak
tengok pattern ataupun jenis-jenis soalan yang banyak, dia automatik lah automatik kamu akan dapat lah. Dia tak ada jalan mudah. Mat ni memang kena kerja lebih lah, maksudnya kena try buat banyak soalan lah. Okay. Jadi di sini ni saya skip lah ataupun saya letak tepi lah ni. Kita nak fokus dan nak selesaikan. Jadi cari nilai. Sama juga soalan dia, kita fokus pada perkataan ayat yang dia minta apa tu. Cari nilai 2, 3, fx, dx. Ini pengamiran. Maksudnya kita nak kamerkan benda lah ni. Dari 2 hingga 3. Fx dalam soalan. Ada tak dia bagi fx sama dengan apa-apa? Inilah. Ini kan fx. Kalau soalan yang sebelum tadi, nombor 10 yang kita bincang tu, dia ada nombor 2 kan depan ni. 2 hash x kan. Jadi kalau ada nombor di depan, kita pindahlah jadi 1/2 kat sebelah. Ni potong lah nombor 2 kat sini ni, kita boleh potong lah ni. Kita boleh delete lah nombor 2 tu, kita pindahkan. Kalau tak ada nombor, salin sebiji lah, sama, tak ada lah apa-apa yang susah sangat Jadi saya delete. Susahnya mau delete sebab apa ni. Jadi fx kita gantikan semua tu dengan tu. Jadi kita buat tanda kamera, yang lain semua sama, 2, 3. Fx kita fokus pada fx di dalam ni sahaja. Fx itu kita ganti dengan sebiji benda ni. Jadi dx, benda lah semua tu yang biasanya kita tulis dengan y sahaja kan, tapi dia tulis sebesar itu, tak apalah. Mungkin dia nak mudahkan, dia nak jimat dia punya ing ataupun cos lah ini adalah fx, semua ni adalah fx kan, sebab dalam soalan ini dx, jangan lupa letak dx. Kalau ada tanda kamera ni, dia kena tutup dengan dx di belakang. Kalau huruf x lah dia punya fungsi dia. Dia punya fungsi ni x, maka x lah. Kalau fungsinya tu z, di sini z, semua z ni. Di sini mesti z, di sini pun z lah. Di belakang ni mesti z lah. Tak semestinya x semua sekali tapi biasanya huruf x lah. Jadi sekarang ni ni saya padam lah supaya tak keliru Ni sekarang macam tadi kita belajar, ada tanda pengamiran, ada tanda pembezaan D. Maksudnya kita boleh cancelkan dia. D dengan tanda ni boleh hapuskan. Dan kamu perasan di belakang ni, di atas ni ada dx, ni saya panggil di atas lah. Sebab dia boleh duduk di atas. Ini di bawah Jadi ni dx ni kita boleh matikan. Jadi tinggal itu x dengan x kuasa 2 tambah 2, buat kurungan macam tu, 3 sini, 2 sini. Itu saja. Tak payah lagi kamerkan. Inilah hasil dia. Sebab dia hanya cancel semua tu, mansuh kan, tinggal benda ni sajalah. Jadi tak payah pun kamu kamerkan benda ni, kamu kamerkan sendiri, cari apalah dia punya tu, tak payah. Inilah hasil dia. Kalau tanda pengamiran itu dengan tanda pembezaan itu berada serentak. Serentak maksudnya boleh cancel. Jadi tak payah susah-susah kita kamerkan. Jadi sini kita hanya ganti nilai dia. Jadi x mula-mula ganti dengan 3 di atas, 3 kuasa 2 tambah 2 di bawah. Jadi 3 kuasa 2 tambah 2. Ni yang pertama. Yang kedua, sebab dia tak ada apa-apa lagi nombor di depan dia ni, jadi saya tak payah buat kurungan pun Tolak dengan 2. 2, sekarang ganti nombor 2. Ni 2 kuasa 2 tambah 2. 2 kuasa 2 tambah 2. Tapi kalau kamu mau buat kurungan, tak ada masalah jadi 3, tak payah guna kalkulator pun, tak ada masalah ni. 9, untuk step ini kita kira dengan kepala dululah. 3 kuasa 2, 9. 9 tambah 2 jadi 11. Tolak. 2. 2. Di bawah 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 2, 6. Step ini kalau susah sangat, baru kita pakai kalkulator. Ini kamu tekan kalkulator. Jadi inilah dia punya jawapan akhir dia lah. Jadi tak susah lah. Tak payahlah fokus pada markah dia tu. Maksudnya kalau 3 markah, di mana markah dia, di mana dapat 1 markah, tak payah. Yang penting kamu tahu step dia ni. Tahu step dia dan kamu teknik dia betul, memang dapat full mark lah. Jadi itu untuk soalan nombor 9A lah.